Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قال سبحان الله 1000 مرة في كل يوم فقد اشترى نفسه من الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang menyaksikan live video saya pada kali ini, pertamanya sebelum saya memulakan live saya pada kali ini, saya mohon maaf kerana untuk live saya pada kali ini saya buat lebih awal, sekitar jam 8 pagi insya-Allah. Maka di sinilah saya hendak memohon maaf, mungkin ada daripada kalangan tuan-tuan dan puan-puan ramai yang bertanya kepada saya, Ustaz, live video bahagian yang ke-9 mana nak buat rujukan? Saya mohon maaf, video tersebut adalah atas kekhilafan kami telah terdelete. Jadi tak dapat untuk dapatkan kembali live video bahagian yang ke-9. Maka hari ini kita sambung dengan live video kitab Kifayatul Muhtaj pada bahagian yang ke-10, yang mana saya sendiri akan buat ulangan secara jelas berkenaan dengan penjelasan daripada live video yang ke-9 pada bahagian yang ke-9 insya-Allah. Tapi sebelum itu saya minta bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bantu saya sama-sama tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang menyaksikan video saya pada kali ini, untuk bantu sama-sama likekan video saya ini, kemudian sharekan video ini sebanyak mungkin. Likekan video ini,
kemudian sharekan sebanyak mungkin, dan kemudian saya mohon bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, supaya bantu saya komenkan apa yang telah saya nyatakan, apa yang telah saya sebutkan, apa yang telah saya syarahkan daripada kitab Kifayatul Muhtaj dalam komen untuk live video ini, supaya rakan-rakan kita mana tahu yang baru masuk, baru turut serta dalam live video ini, maka dia tak terlepas daripada maklumat yang saya sampaikan. Jadi saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bantu saya buat 3 perkara sahaja. Likekan video ini, kemudian komenkan dengan komen yang bermanfaat, terutamanya apa jua segala bentuk yang saya dah sampaikan. Tuan-tuan tolong tuliskan di situ supaya hal tersebut bermanfaat kepada sahabat-sahabat kita yang lain yang baru masuk dalam live video ini. Dan yang ketiga, minta bantuan daripada tuan-tuan untuk sharekan video ini sebanyak mungkin. Sharekan di Facebook tuan-tuan, sharekan di grup-grup Facebook tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pandai buat parti dalam Facebook, tuan-tuan buat je parti, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan likekan video, tuan-tuan komen dan tuan-tuan sharekan video ini. Tuan-tuan dapat manfaat, rakan-rakan yang menyaksikan video ini juga turut dapat manfaat yang sama juga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pertemuan bahagian yang ke-9, yang rintitan daripada bahagian yang ke-8, kita dah selesai bincang. Pada bahagian yang ke-8 kita selesai bincang 16 peristiwa Isra. Kemudian pada bahagian yang ke-9, ini saya nak ulang balik bahagian yang ke-9. Tuan-tuan, saya akan ulang kembali bahagian yang ke-9, tetapi ulang secara jelas, tapi tidak baca penuh dalam buku, tidak. Tapi saya akan jelaskan secara langsung. Baik. Pada bahagian yang ke-9, yang disebutkan adalah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi ataupun terlihat 16 peristiwa yang ajaib dalam peristiwa Isra, maka Nabi SAW pun telah tiba ke Baitul Maqdis ataupun di Masjidil Aqsa. Nabi pun tibalah ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Maka Nabi masuk daripada pintu kanan masjid. Kemudian Nabi pun burak yang Nabi tunggang pun dituntun oleh malaikat Jibril sehinggalah ditambat pada satu batu. Kemudian setelah daripada itu Nabi SAW pun masuk ke dalam Masjidil Aqsa daripada pintu sebelah kanan. Ini saya ceritakan. Nabi sampai je di Masjidil Aqsa, Nabi masuk daripada pintu kanan. Kemudian setelah selesai daripada itu, Nabi pun salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril salat sunat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi masuk daripada pintu kanan, kemudian Nabi SAW pun salat sunat 2 rakaat, namanya salat sunat tahiyatul masjid. Juga malaikat Jibril alaihi salam pun salat sunat 2 rakaat, namanya salat sunat tahiyatul masjid. Kemudian dalam kisah ini menyatakan bahawasanya pengarang kitab Kifayatul Muhtaj iaitu Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani menyatakan bahawasanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat sunat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat dan malaikat Jibril pun buat hal yang sama, maka dilihatnya di belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan manusia yang ramai sangat.
maka Nabi SAW pun diperkenalkan siapakah yang berada di belakang baginda Nabi SAW oleh malaikat Jibril. Nabi lihat ada daripada kalangan manusia yang pada ketika itu yang sedang berdiri, ada yang sedang rakaat dan ada yang sedang sujud. Maka dalam riwayat kitab Kifayatul Muhtaj menyatakan bahawasanya selepas daripada Nabi diperkenalkan oleh ramainya manusia pada ketika itu, kemudian malaikat Jibril pun azan dengan lafaz azan. Lepas azan, malaikat Jibril pun iqamat. Lepas iqamat pula, maka berdirilah semua sekali manusia termasuk manusia yang berada di belakang bagi Nabi SAW yang mana mereka sedang menunggu siapakah yang bakal dilantik menjadi imam untuk solat berjamaah pada Masjidil Aqsa. Maka setelah daripada itu, malaikat Jibril alaihi salam memegang tangan baginda SAW dan menarik dan meletakkan Nabi SAW ke mihrab, iaitu tempat yang mana selayaknya seorang imam menjadi imam di situ. Maka di sinilah tempatnya bahawasanya di Masjidil Al-Aqsa baginda SAW menjadi imam kepada sekalian roh para nabi dan para rasul. Kemudian kata Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dia naqal daripada kata Ka'ab bin Al-Ahbar. Kata Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab Kifayatul Muhtaj, dia naqal daripada kata Ka'ab bin Al-Ahbar tentang peristiwa ini sampai Nabi. Ini riwayat lain. Yang tadi yang saya cerita kepada tuan-tuan, itu adalah riwayat yang lain. Kata Ka'ab Al-Ahbar kata apa? Maka tatkala selepas bangnya ataupun selepas azannya Jibril, azan Jibril alaihi salam, maka lepas azan Jibril, yang bezanya cerita lepas azan. Tadi azan, iqamat. Lepas iqamat, maka Nabi jadi imam kepada sekalian para Nabi dan para Rasul. Ini roh-roh sekalian para Nabi dan para Rasul. Maka dalam riwayat Ka'ab Al-Ahbar dia kata, lepas malaikat Jibril azan, ini ada perbezaan sikit riwayat. Maka lepas itu turunlah beberapa malaikat daripada langit dan berhimpunlah lepas itu sekalian Nabi dan sekalian Rasul nak sembahyang di belakang baginda Nabi SAW yang mana berimamkan baginda Nabi SAW. Maka dalam riwayat ini menyatakan tatkala berpaling, yang ini selesai daripada memberi salam, malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi SAW, adakah baginda SAW kenal siapa yang berdiri di belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi kata, Nabi tak kenal. Maka malaikat Jibril alaihi salam pun kata, inilah arwah segala nabi dan arwah sekalian mursalin yang mana Allah wahyukan juga ke atas mereka. Kemudian mereka itu memuji Allah Ta'ala dengan sebanyak-banyak pujian. Setelah itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendengar akan bahawasanya sekalian roh para nabi dan roh para rasul ini, mereka ini sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memuji Allah Taala dengan satu ayat pujian yang sangat panjang yang saya tak akan baca di sini, tapi saya sebut pujiannya sangat panjang. Maka setelah itu setelah selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam puji akan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itulah Nabi Ibrahim alaihi salam bersabda kepada Nabi SAW dengan kata apa? Inilah kelebihan kamu wahai Muhammad, iaitu kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi kelebihan para nabi dan para rasul yang terdahulu. Maka setelah daripada itu Nabi SAW berintonasi berbual, maka tiba-tiba rasalah dahaga tekak baginda Nabi SAW. Apabila dahaga tekak Nabi SAW, maka setelah daripada itu malaikat Jibril alaihi salam pun mendatangkan 3 bekas, iaitu 3 bejana yang mana di dalamnya berisi air.
Yang pertama, air yang berisi susu, ini laban. Yang kedua, air yang berisi khamar, iaitu arak. Yang ketiga, air yang berisi asal, iaitu madu atau manisan. Setelah Nabi SAW berbual-bual, Nabi SAW memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan dan Nabi Ibrahim Khalilullah pun berkata, inilah kelebihan Nabi SAW yang melebihi kelebihan para nabi dan kelebihan para rasul terdahulu. Maka Nabi rasa dahaga, malaikat Jibril alaihi salam pun mendatangkan 3 bekas air ke atas diri baginda Nabi SAW, yang mana satu air daripada susu dan satu air daripada arak dan satu air daripada manisan, yakni air manis daripada madu, sebagai riwayat kata madu. Maka Nabi SAW pun memilihlah bekas air yang berisi susu dan baginda SAW pun minum air yang bekas berisi susu. Dan maka kata Jibril alaihi salam, benarlah apa yang Nabi SAW pilih, iaitu bekas yang berisi air susu. Dan Nabi pilih bekas yang berisi air susu kerana Nabi memandang kepada asal usul kejadian. Maka kata malaikat Jibril alaihissalam, betul ya Rasulullah, engkau telah pilih air bekas susu. Andai kata malaikat Jibril alaihissalam, engkau memilih bekas yang berisi arak, maka nescaya tidak ramai daripada umat Nabi SAW akan ikut ajaran Nabi SAW. Malahan ramai yang akan sesat daripada pegangan, iaitu ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu dia. Sambung lagi apa dia. Lepas Nabi minum susu, malaikat Jibril kata, kalau Nabi SAW pilih arak tadi, maka umat Nabi SAW ramai yang akan sesat. Maka kita nampak natijahnya pada hari ini, umat Islam sangat ramai di serata dunia dengan barakat bagi Nabi SAW memilih susu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi minum susu, maka malaikat Jibril kata apa? Itulah yang selayaknya dan benarlah apa yang dipilih oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah baginda Nabi SAW minum susu tersebut, maka baginda SAW terlihat bidadari yang sangat cantik. Maka bidadari pun mereka itu memilih ataupun meminta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bidadari sendiri pun minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hendak turun ziarah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun izinkan bidadari itu untuk turun berjumpa dengan Nabi SAW daripada syurga bersama dengan para malaikat yang lain, dan mereka itu pun sembahyang di belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan Nabi SAW pun memberi salam akan kepada semua mereka itu, dan mereka pun menjawab salam Nabi SAW. Dan daripada kisah ini juga, Syekh Daud Al-Fathani mendatangkan satu riwayat daripada hadis Nabi SAW tentang apakah asal-usul kejadian ciptaan ini bidadari itu. Bidadari itu daripada apa? Maka kata Syekh Daud Al-Fathani, kata apa? Warid daripada hadis adalah bidadari itu dijadikan Allah Ta'ala daripada za'faran. Setengah riwayat kata Syekh Daud bin Abdullah Al-Fathani dalam kitabnya Kifayatul Muhtaj menyatakan bahawasanya bidadari itu diciptakan daripada za'faran. Maka pada satu riwayat mengatakan bahawasanya bidadari itu diciptakan daripada tasbihnya para malaikat. Dan daripada satu riwayat pula ada menyatakan bahawasanya bidadari itu diciptakan daripada air yang menitis daripada sayapnya malaikat Jibril alaihi salam tatkala keluarnya malaikat Jibril itu daripada sungai yang di dalam syurga. Ada 3 riwayat menyatakan bidadari ini diciptakan daripada apa? Riwayat yang pertama menyatakan bidadari ini diciptakan daripada za'faran. Riwayat yang kedua menyatakan bidadari ini diciptakan daripada tasbihnya para malaikat. Dan riwayat yang ketiga menyatakan bidadari ini diciptakan daripada titisan air yang terjatuh daripada sayap malaikat Jibril alaihi salam selepas malaikat Jibril alaihi salam keluar daripada sungai yang mana sungai itu terletaknya di syurga.
Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, rentetan penghabisan daripada peristiwa Isra. Bermula daripada Nabi SAW dibelah dadanya sehingga naik ke atas burak, sehingga Nabi SAW singgah salat di 3 tempat, iaitu iaitu tempat pertama namanya Tayyibah, iaitu Madinatul Munawwarah. Kedua, Madian, tempat Nabi Musa AS berkata-kata dengan Allah secara langsung. Ketiga, di Baitul Laham, tempat lahirnya Nabi Isa, sehingga Nabi bertemu dengan ke-16 peristiwa. Dan Nabi SAW sampai ke Baitul Maqdis, Nabi imamkan salat para Nabi dan para Rasul. Kemudian Nabi minum air, yang mana air susu lepas daripada itu. Inilah permulaan daripada Mi'raj. Isra itu maksudnya apa? Perjalanan malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Isra. Mi'raj ini maksudnya apa? Tangga-tangga yang indah. Mi'raj maknanya tangga. Isra berjalan malam. Mi'raj maknanya tangga-tangga yang indah. Jadi dalam perjalanan Mi'raj, Nabi SAW dalam riwayat menyatakan ada lebih kurang 10 tangga yang ditempuh oleh baginda Nabi SAW. Bermula daripada tangga yang pertama, iaitu langit yang pertama. Tangga yang kedua, iaitu langit kedua. Tangga yang ketiga, langit ketiga. Tangga yang keempat, langit keempat. Tangga yang kelima, langit kelima. Tangga yang keenam, langit keenam. Tangga yang ketujuh, langit ketujuh. Tangga yang ke-8, Baitul Ma'mur. Tangga yang ke-9, Sidratul Muntaha. Tangga yang ke-10, Al-Hadrat Al-Qudsi, ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat kata ada 9 tangga yang Nabi SAW tempuh. Maka disebutkan dalam kitab Kifayatul Muhtaj bahawasanya didatangkanlah dengan Mi'raj. Mi'raj ni maknanya apa? Saya sebut, tuan-tuan kena ingat. Mi'raj ini maksudnya tangga yang sangat indah, yang sangat elok. Mi'raj ni maknanya tangga yang cantik, tangga yang sangat indah. Tangga tu pun kita tak nampak. Manusia tak pernah nampak. Hanya yang pernah nampak hanyalah baginda Nabi SAW. Manusia yang pernah nampak, makhluk yang terlebih baik, yang terlebih elok adalah Nabi SAW sahajalah yang pernah nampak tangga tersebut. Kita tengok tangga yang indah-indah yang dekat dunia pun itu tak seindah bagaimana indahnya tangga yang dilihat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahawasanya dalam riwayat tersebut menyatakan bahawasanya tangga itu diperbuat daripada emas dan diperbuat juga daripada perak. Kita tengok tangga yang ada dekat sini, yang ada yang paling cantik pun tak seindah bagaimana tangga yang diciptakan daripada emas dan daripada perak. Belum ada lagi tangga yang pernah diciptakan daripada emas dan daripada perak. Yang mana disebutkan dalam riwayat emas dan perak itu adalah emas dan perak daripada syurga, iaitu Jannatul Firdaus. Emas yang ada dekat dunia ni tak berapa cantik, tuan-tuan. Emas yang ada dekat dunia ni mahal. Perak yang ada dekat dunia ni mahal. Emas kalau beli ada harga, jual ada harga. Perak kalau beli ada harga, kalau jual kurang harganya. Tapi tetap ada harga. Kan? Emas dan perak yang kita lihat berharga, iaitu emas dan perak di dunia pun sudah berharga. Apatah lagi emas yang berada dan perak yang berada di syurga. Malahan dia lebih berharga lagi daripada itu. Maka bahawasanya Mi'raj ini tangga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa Mi'raj ini adalah tangga yang diciptakan daripada emas dan perak, yang mana diambil daripada syurga yang bernama Jannatul Firdaus. Yang mana tangga tersebut ditanahkan dengan permata yang indah. Allahu Akbar. Mi'raj Nabi SAW menempuh satu tangga kepada satu tangga kepada satu tangga kepada satu tangga. Yang mana tangga itu diciptakan daripada emas dan perak, yang mana bertatahkan permata. Allahu Akbar. Sangat indah, tuan-tuan. Sangat indah dan sangat cantik.
Saya ulang kembali. Mi'raj ini tangga. Maksud Mi'raj itu adalah tangga yang indah-indah yang mana diciptakan tangga tersebut daripada emas dan perak yang mana diambil daripada Jannatul Firdaus dan syurga Al-Firdaus yang mana tangga itu sendiri pun dihiasi yang ditatahkan dengan permata yang indah-indah. Dan di sebalik kanan tangga itu, yakni Mi'raj Nabi, di sebalik kanan Mi'raj Nabi dan di sebalik kiri di sebalik kiri Mi'raj Nabi penuh dengan para malaikat. Dipenuhi dengan para malaikat. Dan bahawasanya dalam riwayat menyatakan adalah perjalanan di antara tangga yang pertama kepada tangga yang kedua. Antara tangga yang pertama kepada tangga yang kedua perjalanannya adalah lebih kurang 500 tahun perjalanan. Di antara tangga yang pertama kepada tangga yang kedua itu perjalanannya itu 500 tahun perjalanan. Antara tangga kedua kepada tangga ketiga jaraknya 500 tahun perjalanan. Tangga yang ketiga kepada tangga yang keempat jaraknya 500 tahun perjalanan. Begitulah yang seterusnya sampailah tangga yang ke-10 jaraknya 500 tahun perjalanan. Subhanallah, sangat jauh. Ini nak menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha besar dengan sifat kudrah dan iradahnya. Maka nak menunjukkan di antara langit pertama kepada langit kedua itu adalah jarak perjalanannya 500 perjalanan. Bukan sekadar itu saja. Di antara bumi kepada langit dunia, nak melepasi langit dunia itu kata sebahagian ulama, jaraknya itu juga melebihi, jaraknya itu juga adalah 500 tahun perjalanan. Usia kita tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, usia umat Nabi SAW tak sampai 500 tahun, tak sampai. Paling panjang pun 100 tahun lebih tuan-tuan. Itu usia umat Nabi SAW. Nabi SAW wafat usianya 63 tahun. Usia umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam paling panjang pun kita tengok book of record pun dalam 100 tahun lebih, tak sampai 500 tahun tuan-tuan. Perjalanan 500 tahun ini adalah merupakan perjalanan yang amat lama tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Sepatutnya bila kita mendengar akan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, itu menjadi salah satu tiket ataupun nilai tambah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk diri kita, meningkatkan diri kita supaya takut kepada Allah. Bila kita dengar peristiwa Isra dan Mi'raj setiap tahun, sepatutnya itu salah satu wasilah untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah, menambahkan rasa takut kita kepada Allah, menambahkan rasa keimanan kita terhadap apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sepatutnya. Tetapi kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan kita berasa sedih apabila mana kita ini tiap-tiap tahun sambut peristiwa Isra dan Mi'raj dan berbetulan pada pagi ini kita telah masuk nisfu Sya'ban, maka kita itu jadi orang yang tidak ada apa-apa perubahan, sama je begitulah. Wal'iyazubillah, kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tak tergolong daripada kalangan orang-orang yang berada bila mana telah mendengar akan sirah Nabi maka tidak bertambah imannya. Kita minta Allah lindung kita daripada hal yang tersebut itu insya-Allah taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka disebutkan bahawasanya Mi'raj ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat dalam Mi'raj itu tersebut, Nabi naik atas satu batu. Yang mana batu tersebutlah yang mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit pertama. Batu itu jugalah yang mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam melepasi langit dunia. Masuk langit pertama, masuk langit yang kedua, masuk langit yang ketiga, sampai langit yang ketujuh, Nabi naik atas batu tersebut.
Dan disebutkan batu itu masih lagi kedudukannya berada di Baitul Maqdis. Yang mana batu itu sendiri hal keadaannya masih lagi terapung. Terapung. Tidak ada tali dan tidak ada tongkat yang menongkat akan batu tersebut. Batu itu kelihatannya terapung. Maka disebutkan adalah bahawasanya batu itu kedudukannya terapung dan riwayat menyatakan bahawasanya dikeliling batu itu telah dipagarkan dengan pagar supaya tidaklah kelihatan batu itu terapung. Kerana dalam riwayat menyatakan andai kata batu itu dilihat oleh wanita yang sedang hamil, yang sedang mengandung, maka akan terkejutlah wanita tersebut lalu boleh mengakibatkan anak wanita tersebut gugur dalam perut. Allahu Akbar, sebab melihat batu itu terapung. Subhanallah. Tapi batu itu telah ditutup dan telah dikepung supaya tidaklah menampakkan hal tersebut. Maka dalam kitab Kifayatul Muhtaj menyatakan bahawasanya adalah langit dunia itu adalah satu yang tertegah daripada titik airnya ke bawah. Maka adalah besarnya jikalau dinisbahkan segala laut dunia, ianya seumpama setitik jua. Laut yang ada dekat dunia itu pengibaratannya dengan langit hanya setitik sahaja. Itu menunjukkan bahawasanya di langit ini dipenuhi dengan air. Allahu Akbar. Tetapi air itu telah dilindungi dengan awan. Bahawasanya itulah dikata langit dunia itu satu laut yang tertegah daripada titik airnya. Langit itu adalah terhalang daripada airnya, daripada menitik ke bawah. Kalau nak dinisbahkan laut itu, segala laut dunia itu, maka seumpama setitik daripada air dekat langit. Mana nak menunjukkan bahawasanya langit itu sangat luas. Subhanallah. Langit dunia itu sangat luas. Maka disebutkan daripada riwayat ini, maka naiklah Nabi SAW berserta Malaikat Jibril AS hingga sampai kepada langit dunia. Nama langit dunia itu pada pintu yang dinamakan sebagai Babul Hafazah. Nabi naik ke atas batu tersebut dan Nabi diangkat kepada langit dunia dan masuk kepada pintu langit dunia namanya Babul Hafazah. Yang mana yang berada di pintu tersebut, ini Babul Hafazah, ini pintu Hafazah, telah tunggu di situ seorang malaikat namanya Malaikat Ismail. Dan kata riwayat ini bahawasanya Malaikat Ismail ini tidak naik dan tidak turun, melainkan dia hanya menanti di Babul Hafazah sahaja. Dan setengah riwayat menyatakan Malaikat Ismail ini hanya turun ke dunia sekali sahaja, sewaktu kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan Babul Hafazah ini adalah ditunggu oleh seorang malaikat namanya Malaikat Ismail, yang mana Malaikat Ismail ini sertanya bersamanya itu ada 70,000 malaikat di bawah khadam Malaikat Ismail. Subhanallah. Kita punya cerita tuan-tuan, betapa besarnya peristiwa Isra' dan Mi'raj, nak menunjukkan manusia yang ada di bumi ini tak cukup ramai tuan-tuan, berbanding dengan hitungan para malaikat yang hanya tahu adalah berapakah jumlahnya para malaikat. Dalam riwayat hanya Allah Subhanahu wa taala jualah yang tahu akan bahawasanya berapakah jumlah para malaikat itu sendiri. Maka kata ulama bahawasanya adalah langit dunia itu dijadikan daripada ombak yang tertegah, ia terlebih putih daripada laban, yakni susu. Ini awan lah.
Langit itu jadinya daripada ombak yang tertegah ia terlebih putih daripada laban. Kita tengok langit itu sifatnya warna putih, putihnya lebih putih daripada susu. Dan juga diceritakan bahawasanya pada pertemuan yang bahagian yang ke-9 saya ceritakan kepada tuan-tuan bahawasanya langit pertama itu ternyata diperbuat daripada zamrud yang hijau seperti mana dilihatnya hijaunya Bukit Qaf. Bukit Qaf. Bukit Qaf ini setengah riwayat menyatakan bahawasanya sahabat pernah bertanya Nabi SAW, dengan apakah bumi ini diperkukuhkan? Maka jawab Nabi SAW, bumi ini diperkukuhkan dengan gunung ganang. Kemudian tanya lagi sahabat, dengan apakah gunung ganang ini diperkukuhkan? Kata baginda Nabi SAW, gunung ganang ini diperkukuhkan oleh Jabal Qaf. Jabal Qaf yang mana diperbuat daripada zamrud yang berwarna hijau. Yang mana yang kita lihat langit yang berwarna biru itu adalah pantulan sahaja daripada Jabal Qaf, kata ulama. Langit warna biru itu adalah pantulan daripada zamrud hijau itu, maka hasillah langit yang berwarna biru. Awannya yang berwarna putih laban, ini lebih putih daripada susu. Allahu Akbar. Maka disebutkan juga itulah langit yang pertama. Maka langit yang kedua itu daripada batu yang putih. Langit pertama daripada zamrud yang hijau. Langit yang kedua daripada batu yang putih. Langit ketiga daripada besi. Langit yang keempat daripada tembaga. Langit yang kelima daripada perak. Langit keenam yang diwandikan daripada emas. Dan langit yang ketujuh daripada permata warnanya merah. Pertemuan semalam saya dah cerita bahawasanya langit pertama itu dijadikan daripada zamrud yang berwarna hijau. Langit yang kita tengok warna biru itu bukan langit pertama lagi. Belum lagi tuan-tuan. Itu bukan langit yang pertama. Itu hanya pantulan daripada zamrud hijau. Maka menghasilkan warna yang berwarna biru itu. Maka lebih tinggi lagi. Di langit yang pertama daripada zamrud hijau, langit yang kedua daripada batu yang putih, langit yang ketiga daripada besi, langit yang keempat daripada tembaga, langit yang kelima daripada emas, langit keenam daripada langit yang kelima daripada perak, langit yang keenam daripada emas, langit yang ketujuh daripada permata yang merah. Ini saya dah kongsi kepada tuan-tuan dan puan. Ini pun satu input yang penting juga. Supaya kita tak salah sangka apakah langit yang kita nampak itu adalah langit yang sebenar. Tidak. Langit yang dimaksudkan dalam peristiwa Mi'raj ini adalah jauh sekali daripada apa yang kita lihat dengan mata kasar kita. Subhanallah. Langit yang kita lihat dengan mata kasar ini adalah langit yang jauh sekali daripada apa yang disebutkan dalam peristiwa Mi'raj. Kerana langit yang pertama itu daripada zamrud yang berwarna hijau, langit yang kedua daripada batu yang berwarna putih, langit yang ketiga daripada besi, langit yang keempat daripada tembaga, langit yang kelima daripada perak, langit yang keenam daripada emas, langit yang ketujuh daripada permata yang berwarna merah. Ini daripada yakut yang berwarna merah, ini permata yang berwarna merah. Inilah nak menunjukkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, semuanya indah-indah belaka, sangat cantik. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pada pertemuan yang lepas kita cerita tujuh langit ini daripada apa? Diciptakan daripada apa? Dan disebutkan juga bahawasanya kursi Allah Subhanahu wa taala itu diciptakan daripada permata yang warna putih, dan arasy Allah itu diciptakan daripada permata yang warnanya hijau. Allahu akbar. Kursi Allah Subhanahu wa taala diciptakan daripada permata yang warna putih, dan arasy Allah Subhanahu wa taala diciptakan daripada permata yang berwarna hijau. Itu nak menunjukkan indahnya ciptaan Allah, nak menunjukkan besarnya kekuasaan Allah, nak menunjukkan agungnya kekuasaan Allah. Dan dikatakan oleh Ka'ab bin Al-Ahbar untuk menunjukkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan arasy ini. Allahu Akbar, arasy ini terjadinya daripada permata yang warnanya hijau. Arasy Allah Subhanahu wa taala diciptakan daripada permata yang berwarna hijau,
yang mana baginya ada 1,000 dan 600,000 kepala. Ada 600,000 kepala dan setiap satu kepala itu ada 1,000 dan 600,000 muka. Dan padanya ada 600,000 kepala. Arasy Allah ni nak tunjukkan besarnya, ada 600,000 kepala. Bagi setiap satu kepala itu ada 1,000 lagi, dipecahkan lagi. Kemudian ada 600 muka, bagi setiap 600,000 muka, bagi setiap satu muka itu ada 1,000 lagi. Allahu Akbar. Dan padanya ada 600,000 lidah. Ada 600,000 lidah dan setiap 600,000 setiap satu lidah itu ada 1,000 lagi. Dan pada setiap lidah itu ada 600,000 lughah. Bagi setiap satu lughah ada 1,000 lagi. Subhanallah. Kita pun tak boleh gambarkan dan tak boleh fikir di akal kita. Hanya hati jualah yang boleh membenarkan akan ciptaan arasy Allah ini maha besar, maha luas dan maha tinggi. Allahu Akbar. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, inilah yang telah kita selesai perbincangkan pada bahagian yang ke-9. Sekadar ulangan sahaja untuk bahagian yang ke-9 kerana saya maklumkan video bahagian yang ke-9 telah pun hilang. Saya mohon maaf. Maka insya-Allah tuan-tuan kita nak sambung pada bahagian yang ke-10. Pada bahagian yang ke-10 inilah yang saya ceritakan ringkasannya. Langit pertama itu tangga Mi'raj yang pertama, langit kedua itu Mi'raj yang kedua, ini tangga yang kedua, langit ketiga itu tangga ketiga, sampailah langit ketujuh tangga ketujuh, kemudian kemudian Baitul Laham, kemudian Sidratul Muntaha dan kemudian Hadrat Al-Qudusi. Itu ringkas. Maka kita nak tahu bagaimanakah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam menempuh langit yang pertama. Dan siapakah yang menjaga pintu langit yang pertama? Dan apakah yang berlaku pada langit yang pertama? Kita dah tahu bahawasanya langit yang pertama itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala daripada zamrud yang berwarna hijau. Yang mana kita lihat langit dunia yang warnanya biru itu hanyalah pantulan sahaja daripada zamrud yang berwarna hijau itu tadi. Maka di sinilah kita sambung dalam kitab Kifayatul Muhtaj pada halaman yang ke-11 baris yang ke-4 daripada bawah. Siapa yang ada kitab ni boleh tengok sama-sama. Muka surat 11 baris yang ke-4 daripada bawah. Muka surat 11 baris yang ke-4 daripada bawah. Dengan kata apa? Maka menuntut buka Jibril, maka berkata yang menunggu pintu langit dunia, ayat siapa ini? Maka sahut ia, aku Jibril. Dan katanya pula, siapa serta kamu? Katanya Muhammad. Katanya Muhammad. Katanya telah dibangkitkan padanya. Maka sahut Jibril, telah dibangkitkan kepadanya. Maka dibukanya. Maka katanya, telah engkau dapat keluasan dan engkaulah ahlinya. Telah memanjangkan Allah daripada saudara dan daripada khalifah Allah. Maka sebaik-baik saudara dan sebaik-baik khalifah dan sebaik-baik yang datang itu datangnya, maka masuk keduanya, maka lalu daripadanya tiba-tiba padanya itu Nabi Adam alaihi salam, seperti kelakuan yang dijadikan Allah Ta'ala dilintangkan atasnya segala arwah zuriatnya. Apabila melihat ia akan zuriatnya yang mukmin, maka berkata ia inilah roh yang baik dan nafs ini diri yang baik yang dijadikan akan dia pada Illiyin. Dan apabila melihat atas roh zuriatnya yang kafirin, maka katanya inilah roh yang jahat dan nafsunnya ini diri yang jahat yang dijadikan akan dia daripada sijjin. Allahu Akbar. Macam mana?
Baginda Nabi SAW naik ke atas batu tersebut, kemudian dibawalah sampai kepada langit yang pertama. Sampai kepada langit yang pertama itu, maka Jibril alaihi salam pun minta supaya pintu langit pertama itu dibuka. Maka ditanyalah pada pintu langit, yang menjaga pada pintu langit pertama akan siapakah yang hadir. Maka jawab, aku adalah Jibril. Dan bertanya lagi penjaga kepada pintu tersebut, siapakah bersama kamu? Maka jawabnya, adalah bersamaku itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka setelah itu disebutkan bolehlah masuk Nabi SAW. Maka disebutkan nak menunjukkan kehebatan dan kelebihan yang diberikan ke atas baginda Nabi SAW. Maka bahawasanya telah dinyatakan bahawasanya Nabi SAW itu adalah khalifah Allah dan merupakan sebaik-baik manusia dan merupakan sebaik-baik khalifah dan juga merupakan sebaik-baik yang didatangkan itu datangnya kepada langit yang pertama. Maka yang ketika mana dibukakan pintu langit pertama, maka masuklah malaikat Jibril alaihi salam bersama dengan baginda Nabi SAW. Maka dilihatnya yang berada di pintu langit yang pertama itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Maka setelah daripada itu, lihatlah Nabi SAW akan kelakuan Nabi Adam alaihi salam. Nabi SAW beserta malaikat Jibril melihat akan kelakuannya Nabi Adam AS, yang mana dilihatnya bahawasanya di sisi kanan Nabi Adam AS dan di sisi kiri Nabi Adam AS. Dalam riwayat ini menyatakan kelakuan Nabi Adam AS bila dia lihat golongan kanan maka dia senyum, bila melihat golongan kiri maka dia sedih. Itu disebutkan. Maka bahawasanya adalah golongan tersebut yang disebutkan apabila Nabi Adam alaihi salam melihat zuriatnya itu, yang mana zuriat yang berada di sebelah kanannya ini golongan orang-orang yang beriman ini, yang mana ia adalah roh orang-orang yang baik, maka baginda Nabi Adam alaihi salam akan tersenyum. Yang mana golongan yang berada di sebelah kanan Nabi Adam ini adalah golongan yang disebut dalam Al-Quran yang dipanggil sebagai Illiyin. Dan apabila Nabi Adam alaihi salam melihat akan golongan yang kiri, iaitu golongan yang kafirin, ini roh-roh orang kafir, maka Nabi Adam alaihi salam akan sedih. Dan inilah kata Nabi Adam, roh-roh ini orang-orang yang diri-diri ini jahat, yang mana ia daripada sijin. Ini disebut yang saya baca tadi. Sambung lagi. Dan melihat pula akan dia pada kanannya beberapa manusia, dan lagi ada padanya satu pintu yang keluar daripadanya bau yang harum, dan pada pihak kirinya beberapa manusia, dan ada padanya satu pintu yang keluar bau padanya itu bau yang busuk. Bahawasanya dalam peristiwa tersebut Nabi SAW terlihat Nabi Adam AS dengan kelakuannya itu, yang mana pada pihak kanan itu ada manusia yang disebut tadi Illiyin yang beriman tadi, dan pada pihak kanan itu ada satu pintu yang berbau sangat harum, sangat wangi. Dan pada pihak kiri Nabi Adam AS pula dilihatnya golongan kafirin tadi, maka pada pihak kiri itu ada satu pintu yang keluar pada pintu itu bau yang sangat busuk. Ini disebutkan. Maka apabila melihat pihak kanan tertawa ia dan suka ia, dan apabila melihat pihak kiri duka citanya dan menangis ia. Apabila Nabi Adam AS melihat pihak kanan yang mana disebut sebagai orang mukmin, roh orang-orang beriman daripada Illiyin, yang mana padanya ada pintu syurga, yang mana pintu tersebut yang mana mengeluarkan bau yang harum, maka Nabi Adam AS akan tertawa. Dan apabila Nabi Adam AS memandang kepada pihak kirinya itu, yang mana terdapatnya golongan orang-orang kafir yang mana padanya ada pintu yang berbau busuk, maka Nabi Adam AS akan menangis. Maka memberi salam Nabi SAW, maka menjawab salam.
Nabi SAW setelah melihat kelakuan Nabi Adam AS pada ketika itu, maka Nabi SAW pun mula memberi salam dan bertegur sapalah kepada Nabi Adam AS. Kemudian berkata ia telah dapat kawasan dengan anak yang saleh dan Nabi yang saleh. Maka sabda Nabi SAW, Ya Jibril, apa laki-laki ini? Pada awalnya Nabi tak kenal siapakah lelaki tersebut. Nabi tengok ada seorang lelaki yang kelakuannya pandang ke kanan tersenyum, pandang ke kiri menangis, pandang ke kanan orang beriman aliyin ada pintu yang berbau wangi, pandang ke kiri orang kafir yang mana adanya pintu yang berbau busuk dan menangis melihat pada pandangan kiri. Nabi tak tahu. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Jibril, maka ditanyalah kepada Jibril, apakah siapa lelaki ini? Dan apa manusia yang banyak ini di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya ini? Dan apa pintu ini? Apa pintu yang bau wangi dan pintu yang bau busuk ini? Maka kata Jibril alaihissalam, inilah bapa kepada tuan hamba, iaitu bapamu wahai Muhammad, iaitu Abal Bashar, iaitu bapa sekalian manusia, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Dan yang di kanannya yang dijelaskan oleh malaikat Jibril alaihissalam ke atas diri bagi Nabi SAW itu adalah orang-orang manusia yang mana daripada ahli syurga, dan di sebelah kirinya pula adalah manusia daripada ahli neraka. Maka bila mana Nabi Adam melihat pihak kanan, dia akan tertawa, iaitu ahli syurga, dan bila ia melihat kepada kirinya, dia akan menangis bila dia melihat ahli neraka. Dan pintu sebelah kanan yang berbau wangi itulah pintu syurga, dan pintu yang di sebelah kiri yang berbau busuk itu adalah pintu neraka. Yang inilah yang disebutkan daripada kisah ini. Maka kenapa Nabi Adam alaihissalam tertawa melihat pihak kanan? Dia melihat pihak kanan tertawa kerana pihak kanan itu orang-orang yang beriman masuk ke dalam syurga melalui pintu syurga. Dan bila mana Nabi Adam alaihissalam melihat kepada pihak kiri, ia menangis. Kenapa? Kerana dia melihat pihak daripada sebelah kirinya itu adalah golongan-golongan kafir yang masuk ke dalam api neraka. Ini apa yang boleh kita ambil pengajaran, tuan-tuan, kerana kita masih hidup lagi di dunia. Pernah tak kita merasa sedih? Pernah tak kita merasa untuk mendoakan seseorang? Pernah tak kita rasa untuk mohon kepada Allah dengan air mata yang berlinangan supaya kita minta Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang masih lagi belum Islam, supaya hidayah Allah berikan kepada mereka untuk masuk ke dalam agama Islam? Orang yang telah Islam tapi tak nak lekat dengan agama Islam, pernah tak kita berdoa dan menangis kepada Allah Ta'ala supaya Allah masukkan dia, Allah berikan dia petunjuk ini, taufik, supaya untuk kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menangis supaya Allah memberikan kekuatan kepada mereka, pernah tak? Itu adalah jarang sekali. Yang banyak kita lakukan bila melihat akan hal keburukan tersebut, kita hanya mengeluarkan kata-kata yang tak bermanfaat. Yang banyak yang keluar daripada lidah kita hanya caci maki sahaja. Bukan yang keluar daripada lidah kita ini adalah hal yang memuji Allah Subhanahu wa taala, hal yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita menangis, seperti mana perbuatan dan kelakuannya Nabi Adam bila mana melihat pihak kiri dia menangis, bila mana pihak kanan dia tertawa. Kita melihat orang baik daripada kita, kita cemburu dan kita khianat kepada dia. Kita lihat orang jahat, kita biarkan dia jahat. Kita tak pernah nak bawa dia ke arah kebaikan. Inilah sifat manusia yang penuh dengan ditenggelamkan dengan penyakit-penyakit hati. Wali'ayazubillah, kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan-golongan yang tersebut itu. Sambung. Kemudian, maka berjalan pula ia, maka didapatnya akan mereka yang memakan riba. Setelah daripada itu, Nabi SAW memberi salam kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi SAW pun meneruskan perjalanan lagi, sampailah dia terlihat akan satu golongan yang mana mereka itu memakan riba. Dan mereka itu memakan harta anak yatim. Inilah di langit yang pertama yang Nabi SAW nampak. Dan dapat pula akan mereka yang berzina atas kelakuan yang terlebih jahat dan keji. Kemudian melihat akan orang berzina itu bergantung dengan susu mereka, dengan
susu mereka itu. Allahu Akbar. Dan pada langit yang pertama ini baginda Nabi SAW terlihat golongan yang makan riba. Nabi SAW melihat golongan yang memakan harta anak yatim. Nabi juga terlihat golongan mereka yang berbuat zina, dan keadaan orang yang buat zina itu mereka tergantung atas susu-susu mereka itu. Itu keadaannya. Allahu Akbar. Jadi apa yang Nabi lihat? Daripada tangga yang pertama, iaitu Mi'raj yang pertama, Nabi masuk, Nabi jumpa seorang lelaki yang mana bila mana lihat pihak kanan dia tersenyum, lihat pihak kiri dia kata apa? Dia menangis. Nabi lihat pada pihak kanan itu bau satu pintu yang wangi, pihak kiri bau satu pintu yang sangat busuk. Ada ramai orang daripada pihak kanan dan ada ramai daripada pihak kiri. Pihak kanan namanya Alien, pihak kiri namanya Sijin. Pihak kanan ini adalah ahli syurga, pihak kiri adalah neraka. Bila Nabi Adam AS melihat pihak kanan akan tersenyum, akan tertawa. Bila lihat pihak kiri, Nabi Adam akan menangis. Maka dengan itu bahawa Nabi SAW juga lihat golongan-golongan riba yang berada pada langit yang pertama. Nabi SAW juga melihat golongan yang makan harta anak yatim, golongan yang melakukan zina, yang mana hal keadaan mereka itu menyusu di atas susu mereka itu sendiri. Itulah langit yang pertama. Itulah Mi'raj Nabi SAW pada peringkat yang pertama. Itu dia. Nabi SAW sambung lagi. Dah sampai selesai ziarah Nabi, selesai Nabi melihat hal keadaan pada langit yang pertama. Disambung lagi dalam kitab Kifayatul Muhtaj. Kemudian maka naik Nabi sallallahu alaihi wasallam serta Jibril kepada langit yang kedua. Maka terdahulu bahawa adalah ia daripada batu putih. Tadi langit pertama kita tahu diciptakan daripada zamrud yang hijau. Langit kedua diciptakan daripada batu yang putih. Lepas selesai Nabi ziarah langit pertama, Nabi masuk kepada langit yang kedua. Maka menuntut buka Jibril, maka berkata yang menunggu pintu ayat siapa ini? Maka kata Jibril, katanya, dan siapa serta kamu? Katanya Muhammad. Katanya telah dibangkitkan kepadanya. Katanya bahkan maka dibukakannya. Maka berkata ia seperti kata yang menunggu langit dunia. Demikianlah pada tiap-tiap langit hingga ketujuh. Dan masuk keduanya, maka tiba-tiba ada padanya dua anak saudara ibunya, iaitu Isa dan Yahya, dan anak Isa dan Yahya anak Zakaria. Hal keadaannya menyerupa salah seorang bagi taulannya pada pakaiannya dan rambutnya, dan ada serta keduanya beberapa kaum keduanya, dan tiba-tiba adalah Isa bulat, tubuhnya lagi sederhana, dan warna tubuhnya antara merah dan putih, dan terhulur rambutnya seolah-olah ia keluar daripada tempat mandi dengan air panas. Maka memberi salam Nabi SAW akan keduanya, maka menjawab salam keduanya akan salam, dan berkata keduanya telah dapat tempat keluasan dengan saudara yang saleh dan Nabi yang saleh, dan mendoa keduanya dengan kebajikan. Kemudian apa dia, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Nabi meneruskan perjalanan baginda SAW kepada langit yang kedua. Yang mana kita tahu tadi, kita dah sebut langit kedua ini diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala daripada batu yang putih. Hal keadaan yang sama juga Nabi SAW memberi malaikat Jibril mengetuk pintu dan minta supaya dibukakan pintu langit kedua. Maka ditanyalah oleh penjaga langit kedua, siapakah kamu? Maka jawablah, aku adalah Jibril. Dan ditanya lagi penjaga pintu itu, siapakah bersama kamu? Maka jawabnya, bersamaku adalah Nabi Muhammad SAW. Maka katanya lagi, kata penjaga pintu, telah dibangkitkan kepadanya. Maka kata malaikat Jibril AS, bahkan maka barulah dibuka pintu, maka masuklah malaikat Jibril AS dan Nabi SAW ke dalam langit kedua. Yang mana pada ketika itu dilihatlah
ada dua orang manusia yang mana disebutkan Allah itu adalah Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Yahya dan Nabi Isa berada di situ. Ya, ini Nabi Yahya dan Nabi Isa, kita tahu bahawasanya kedua-duanya adalah saudara. Kedua-duanya adalah saudari ibunya. Iaitu Isa dan Yahya. Ini anak kepada Zakaria. Yahya adalah anak kepada Zakaria. Adapun Isa itu adalah saudara ibunya, iaitu kita tahu Isa ibunya adalah Maryam. Yang mana hal keadaan mereka ini menyerupa salah seorang bagi taulannya. Makna kata rupanya sama, lebih kurang sama, tak jauh beza. Dari segi sudut pakaiannya, daripada segi sudut rambutnya, dan ada serta keduanya itu beberapa kaum. Keduanya ada kaum Nabi Isa dan ada kaum Nabi Yahya. Yang mana dan tiba-tiba Allah Isa itu disebut bahawasanya rupanya itu bulat tubuhnya, lagi sederhana tubuhnya. Ini disebut warnanya, warna kulitnya tak merah dan tak putih, itu sedang-sedanglah putih-putih merah. Dan kedudukan hal keadaan Nabi Isa alaihi salamnya, rambutnya itu terhulur, iaitu lurus, seolah-olah ia keluar baru saja lepas keluar daripada tempat mandi, daripada air yang panas. Maka Nabi SAW pun memberi salamlah kepada kedua-dua, iaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Maka mereka pun menjawab salam Nabi SAW dengan berkata, telah dapat tempat keluasan dengan saudara yang saleh dan Nabi yang saleh, dan mendoakan keduanya ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian selesailah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada langit yang pertama. Langit pertama dah selesai, langit kedua pun dah selesai. Langit pertama padanya ada Nabi Adam, langit kedua padanya ada Nabi Isa dan Nabi Yahya. Maka Nabi pun meneruskan perjalanan baginda SAW kepada langit yang ketiga. Nabi SAW pun meneruskan perjalanan baginda SAW kepada langit yang ketiga. Kemudian disebutkan, maka naik pula keduanya, iaitu Nabi SAW bersama malaikat Jibril kepada langit yang ketiga. Telah terdahulu bahawa ada ia daripada besi. Langit pertama tadi, ini langit dunia daripada zamrud yang warnanya hijau. Langit kedua daripada batu yang putih. Langit yang ketiga diciptakan oleh Allah SWT daripada besi. Maka seperti hal keadaan biasa, malaikat Jibril alaihissalam minta dibukakan pintu tersebut. Maka ditanyalah siapa itu, maka dijawablah malaikat Jibril alaihissalam. Maka ditanya, bersama-sama siapakah kamu wahai Jibril? Maka dijawab, aku bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah dibukakan pintu langit yang ketiga. Maka masuklah malaikat Jibril alaihissalam bersama dengan Nabi SAW, yang mana terdapatnya pada langit yang ketiga itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Pada langit yang ketiga, yang berada pada langit yang ketiga adalah Nabi Yusuf alaihissalam, dan bersama Nabi Yusuf alaihissalam ada bersama-samanya kaumnya itu sendiri. Maka memberi salamlah baginda Nabi SAW ke atas Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf pun menjawab salam ke atas salam bagi Nabi SAW, dan dengan kata apa? Telah berdapat tempat keluasan dengan suara yang saleh dan Nabi yang saleh, dan mendoakan dengan kebajikan. Itu disebut hal keadaan yang sama juga, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Langit yang pertama, Nabi SAW jumpa Nabi Adam alaihissalam. Langit yang kedua, Nabi SAW jumpa Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dan langit yang ketiga, Nabi SAW jumpa Nabi Yusuf alaihissalam bersama dengan kaumnya, yang mana dilihatnya hal keadaannya dengan dia memberi salam kepada Nabi Yusuf, dan dijawabnya salam dan didoakan Nabi Yusuf ke atas kebajikan ke atas diri Nabi SAW.
maka tiba-tiba adalah ia terlebih elok barang yang dijadikan Allah Ta'ala telah dilebihi daripada segala manusia dengan keelokan seperti bulan atas segala bintang. Maka sabdanya, ya Jibril, siapa ini? Maka katanya, inilah saudara tuan hamba Nabi Yusuf. Kita tahu Nabi Yusuf AS Allah Ta'ala ciptakan dengan ciptaan yang sangat kacak, yang sangat handsome, yang sangat menarik. Maka tanya Nabi SAW, siapakah ini wahai Jibril? Maka jawab Jibril, yang berada pada langit ketiga ini adalah Nabi Yusuf AS. Ini Mi'raj Nabi SAW pada tingkatan, pada tangga yang ketiga, iaitu langit yang ketiga. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan lagi perjalanan kepada tangga yang keempat, iaitu langit yang keempat yang kita sebut diciptakan daripada tembaga. Kemudian maka naik pula Nabi sallallahu alaihi wasallam serta Jibril kepada langit keempat, telah terdahulu ia daripada tembaga. Bahawasanya Nabi teruskan perjalanan lagi kepada langit yang keempat, yang mana diciptakan langit keempat itu daripada tembaga. Maka hal keadaan yang seperti biasa, malaikat Jibril ketuk pintu supaya dibukakan pintu tersebut. Dan ditanyalah kepada penjaga langit yang keempat ini, siapakah kamu, siapakah ini? Maka jawab, aku adalah Jibril AS. Dengan siapakah kamu bersama? Dengan Nabi Muhammad SAW. Dan setelah daripada itu dibukakan akan pintu tersebut. Dan setelah daripada itu, masuklah Nabi SAW bersama malaikat Jibril AS pada langit yang keempat. Dan dilihatnya pada langit keempat itu adanya Nabi Idris AS. Itu disebut. Dalam kisah ini disebut adanya Nabi Idris AS. Sungguhnya telah dituntut Allah dengan bahawasanya diangkatkan dia akan tempat yang tinggi. Nabi Idris AS. Maka memberi salamlah Nabi SAW atasnya. Maka menjawab ia akan salam dengan berkata hal yang sama. Nabi SAW melihat akan hal keadaan Nabi Idris AS pada langit yang keempat, yang mana kedudukan Nabi Idris itu diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada martabat yang tinggi. Maka setelah daripada itu memberi salamlah Nabi SAW, dan dijawablah salam Nabi SAW itu oleh Nabi Idris AS, dan didoakan juga Nabi SAW oleh Nabi Idris AS dengan hal kebajikannya juga. Maka disebut faedah adalah Nabi Idris itu hidup berjumpa dengan Nabi dengan roh dan jasad, tiada dibinasakan seperti Hur dan Wildan dan Arash dan Kursi dan Luh dan Qalam dan Jannah dan neraka dan roh. Maka adalah segala perkara itu istisna daripada firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan, dan setiap yang ada padanya itu pasti akan binasa. Pasti akan binasalah. Dan juga firman Allah Ta'ala, kullu syai'in halakal aw halaka illa wajhai. Dan demikian lagi Nabi Isa itu pun berjumpa dengan roh dan jasad, belum ia mati lagi, akan turun pada akhir zaman ke dunia, kemudian mati dikuburkan di Madinah, serta Nabi SAW dan yang lain daripada keduanya itu berjumpa dengan arwahnya. Wallahu a'lam. Ini disebut bahawasanya antara Nabi dan Rasul yang Nabi SAW jumpa dengan roh dan jasad, mana tak mati, adalah Nabi Idris dan Nabi Isa sahaja. Dua ni saja. Nabi Idris dan Nabi Isa. Nabi Idris, kalau melihat kisah ataupun sirahnya, Nabi Idris pernah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihidupkan kembali. Setelah dihidupkan, dia tak nak mati kembali, maka dihidupkan terus. Maka Nabi Idris adalah merupakan Nabi yang tak mati, yang tak dimatikan lagi selepas daripada itu, dan terus lagi hidup. Nabi Isa AS masih hidup sehingga sekarang, cuma tunggu daripada seruan daripada Allah Ta'ala untuk turun daripada langit untuk membetulkan ajaran ataupun untuk menentang Dajjal. Lepas itu disebutkan bahawasanya Nabi Isa AS akan dikuburkan berhampiran dengan Nabi SAW. Disebutkan oleh para ulama, di Madinatul Munawwarah ada 3 kubur, iaitu kubur Nabi SAW, bawah baliknya adalah kubur Sayyidina Abu Bakar, di baliknya lagi adalah kubur Sayyidina
Sayyidina Umar. Kemudian di balik sekubur Sayyidina Umar itu ada satu kubur kosong, kata ulama. Maka di situlah kata sebagian ulama akan dikuburkan akan dikuburkan jasadnya Nabi Isa alaihi salam berhampiran dengan Nabi SAW. Ini saya sebut. Ini satu tambahan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang boleh tuan-tuan ambil. Jadi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi yang Nabi SAW jumpa dengan roh dan jasad ada dua sahaja, iaitu Nabi Idris dan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Idris tadi pada langit yang keempat, Nabi Isa tadi adalah pada langit yang kedua. Jadi martabatnya, tangga yang pertama iaitu langit yang pertama Nabi Adam alaihi salam, tangga yang kedua adalah pada langit yang kedua itu adalah padanya Nabi Isa dan Nabi Yahya, dan tangga yang ketiga itu pada martabat yang ketiga, pada langit yang ketiga itu padanya Nabi Yusuf alaihi salam, dan tangga yang keempat itu pada martabat yang keempat itu padanya Nabi Idris alaihi salam. Kemudian itu dia. Selesai pada tangga yang keempat, bahawasanya Nabi SAW terus menuju kepada tangga yang kelima, iaitu langit yang kelima. Hal keadaan yang sama, bahawasanya Nabi SAW naiklah bersama Malaikat Jibril kepada langit yang kelima, yang telah terdahulu sebutnya bahawasanya langit yang kelima ini diciptakan daripada perak. Langit pertama daripada zamrud hijau, langit kedua daripada batu putih, langit ketiga daripada besi, langit keempat daripada tembaga, langit kelima daripada perak. Maka menuntutlah seperti biasa Malaikat Jibril AS ketuk pintu syurga, pintu langit yang kelima dengan meminta supaya dibukakan pintu langit kelima. Maka ditanyalah oleh penjaga pintu langit kelima, siapakah ini? Maka dijawablah, aku Jibril. Dan ditanya lagi oleh penjaga pintu langit yang kelima, dengan siapakah bersama kamu? Maka dijawabnya, bersama aku ini adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan setelah daripada itu barulah dibukakan pintu langit kelima, dan didapati yang berada pada langit yang kelima ini ada di dalamnya adalah Nabi Harun. Disebut adalah Nabi Harun alaihi salam. Dan adalah setengah janggutnya putih dan setengahnya hitam, dan bahawasanya hampir sampai kepada pusatnya daripada panjangnya dan kelilingnya beberapa kaum daripada Bani Israel, dan ia menceterakan beberapa khabar-khabar yang dahulu akan segala umatnya. Allahu Akbar. Nabi SAW berjumpa pada langit yang kelima. Nabi jumpa dengan Nabi Harun alaihi salam, yang mana keadaan Nabi Harun ini dengan janggut yang sebahagian warna putih, separuh warna putih, separuh warna hitam. Yang mana janggutnya itu disebutkan panjangnya itu sampai ke paras pusat. Ini janggut Nabi Harun alaihi salam. Dan kelilingnya bersama-sama dengan Nabi Harun ini adalah kaum-kaumnya, yang mana kita tahu kaum Nabi Harun AS adalah daripada Bani Israel. Dan Nabi Harun pun mengkhabarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal umat-umatnya. Maka setelah itu Nabi SAW pun memberi salam, dan Nabi Harun pun menjawablah akan salam Nabi SAW dengan bertanyalah kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah ini? Maka jawabnya, inilah Harun yang dikasihi oleh Allah oleh segala kaumnya, ataupun Harun yang dikasihi oleh segala kaumnya. Inilah Nabi Harun. Nabi Harun. Nabi Harun kaumnya adalah Bani Israel. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam meneruskan perjalanannya lagi pada tangga yang keenam, iaitu langit yang keenam. Maka disebutkan dalam riwayat kitab Kifayatul Muhtaj menyatakan, kemudian maka naik pula keduanya kepada langit yang keenam, yang mana kita tahu langit yang keenam diperbuat daripada emas, diciptakan daripada emas. Hal keadaan yang biasa bahawasanya
Malaikat Jibril alaihi salam mengetuk pintu langit yang keenam dengan minta supaya dibukakan pintu tersebut. Maka ditanyalah oleh penjaga pintu langit yang keenam, siapakah ini? Maka jawabnya adalah aku Jibril dan bersamaku adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah daripada itu dibukakanlah akan pintu langit yang keenam dan dilihatnya itu maka melihat Nabi SAW di dalamnya beberapa anbiya pada pihak kanan jalan dan kiri, maka jadilah berjalan Nabi SAW dengan satu Nabi kepada satu Nabi dan seorang sendirinya dan satu yang lainnya beberapa kaum. Sertanya demikianlah didapatnya beberapa banyak, kemudian maka lalu pula ia dengan beberapa manusia yang amat banyak. Maka sabdanya Nabi SAW, siapa ini Jibril? Maka katanya inilah Musa dan sertanya segala kaumnya. Dan tetapi angkat kepala tuan hamba, maka mengangkat Nabi SAW akan kepalanya, maka tiba-tiba didapatnya akan hitam dan yang amat banyak, dan sungguhnya telah memenuhi tepi langit daripada pihak ini dan pihak ini. Maka kata baginya, inilah umat tuan hamba, dan lain daripada ini 70,000 masuk mereka itu ke dalam syurga dengan tiada hisab. Dan lagi aku pinta tambah, maka ditambahi pula tiap-tiap satu daripada 70,000 yang lain pula. Maka tak kala lalu Nabi SAW daripadanya, maka tiba-tiba didapat dengan Nabi Musa, iaitu seorang laki-laki yang merah kulitnya, lagi tinggi, lagi banyak bulunya, lagi berdiri bulunya sekira-kira jikalau dipakai dua baju, nescaya terus keluarnya. Maka tak kala hampir Nabi SAW memberi salam Nabi atasnya, maka menjawab akan salam, kemudian maka berkata, telah dapat tambah keluasan dengan suara yang saleh, dengan saudara yang saleh dan Nabi yang saleh, mendoakan ia akan kebajikan. Disebut apa dia? Pada langit yang keenam, ini kita tahu bahawasanya langit yang keenam ini adalah langit yang diciptakan daripada emas, yang mana padanya ini dibukakan pintu dan Nabi SAW melihatlah pada dalam langit yang keenam ini beberapa Nabi, beberapa anbiya yang ada pada pihak kanan jalan dan pada pihak kiri jalan. Ada beberapa Nabi pada pihak kanan jalan dan pihak kiri jalan. Maka Nabi SAW pun teruskan perjalanan sehinggalah dengan satu Nabi kepadanya seorang demi seorang, sampailah dia bertemu dengan satu orang yang sangat elok, yang mana ia bersama dengan kaum-kaumnya. Maka tanya Nabi SAW, siapa ini wahai Jibril? Maka jawab Jibril AS, inilah Nabi Musa AS. Jadi Nabi SAW jumpa Nabi Musa AS pada langit yang keenam. Dan sertanya bersama-sama Nabi Musa AS itu adalah kaumnya. Dan tetapi angkat kepala tuan hamba, maka mengangkat Nabi SAW. Angkatlah Nabi SAW akan kepalanya, maka tiba-tiba didapatnya akan hitam yang amat banyak. Bila Nabi SAW angkat, Nabi tengok warna yang hitam yang amat banyak. Dan sungguhnya telah memenuhi tepi langit daripada pihak ini dan pihak ini. Dan maka kata baginya, inilah umat tuan hamba, dan lain daripadanya ini 70,000 masuk mereka itu ke dalam syurga daripada dengan tanpa hisab. Dikatanya bahawasanya inilah umat Nabi Muhammad yang ramai ini, bahawasanya 70,000 daripada umat Nabi Muhammad akan masuk ke dalam syurga dengan tanpa dihisab. Dan lagi aku pinta tambah, maka ditambahi pula. Maka Nabi SAW minta ditambahkan lagi, maka ditambah lagi umat Nabi SAW yang ditambahkan dengan satu daripada 70,000 yang lain pula. Maka tak kala lalu Nabi SAW daripadanya, maka tiba-tiba didapatnya dengan Nabi Musa, iaitu seorang laki-laki yang merah kulitnya. Ada bersama-sama dengan Nabi Musa AS adalah seorang lelaki yang merah mukanya, merah kulitnya, kemudian dia tinggi,
tinggi, kemudian banyak bulu pada badan yang berdiri bulunya sekira-kira kalau dipakai 2 baju nescaya terus keluar bulu tersebut. Maka tak kala hampir Nabi jumpa dengan Nabi Isa alaihi salam, Nabi bagi salam dan Nabi Isa alaihi salam pun jawab akan salam Nabi SAW dengan kata, semoga Allah memberikan dengan Nabi Isa alaihi salam mendoakan hal yang sama, iaitu Allah memberikan kebajikan ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata ia telah menyangka oleh manusia iaitu Bani Israel bahawasanya aku terlebih mulia atas Allah Ta'ala daripada ini, iaitu daripada Muhammad SAW, tetapi ia terlebih mulia atas Allah Ta'ala daripada aku. Maka lalu Nabi SAW akan dia maka menangis Nabi Musa alaihi salam. Kita tahu kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Khidir, yang mana dalam kisah tersebut Nabi Musa rasa bahawa Nabi Musa adalah paling baik. Dan dalam peristiwa Mi'raj ini Nabi Musa alaihi salam menangis kerana disangkakan bahawa Nabi Musa ialah merupakan Allah makhluk adalah hamba Allah yang paling mulia. Malahan tidak, bahawasanya Nabi Muhammad SAW itu lebih mulia daripada sekalian para nabi dan para rasul dan sekalian para makhluk. Sekalian apa yang Allah Ta'ala cipta, Nabi Muhammad lah yang paling mulia. Sehingga kan pernah dalam kisah bahawasanya Nabi Musa alaihi salam pernah meminta supaya untuk dijadikan orang yang mulia itu tak dapat. Paling tidak, paling kurang nak minta jadi umat Nabi SAW. Maka kata Allah, tidak. Engkau ada umat yang tersendiri, wahai Musa AS. Sebab tu Nabi Musa sedih pada ketika itu. Maka dikata orang baginya, apa yang menangis tuan hamba? Maka sabdanya, menangis akan daku barang yang meluputkan daku daripada pahala, sebab luput umatku daripada beriman akan daku, dan tiada yang beriman melainkan sedikit jua. Sedih Nabi Musa kerana yang ikut Nabi Musa alaihi salam tu tak ramai, tapi yang mengikut akan baginda Nabi SAW itu sangat ramai. Dan adalah anak ini dibangkitkan kemudian daripadaku, masuk umatnya ke dalam syurga terlebih banyak daripada umatku. Sedihnya Nabi Musa alaihi salam adalah umatnya yang masuk syurga tak ramai. Umat Nabi SAW masuk syurga sangat ramai. Dan menyangka oleh Bani Israel bahawasanya aku terlebih mulia kepada Allah Ta'ala daripada segala anak Adam, dan ini satu laki-laki daripada anak Adam kemudian daripadaku di dalam dunia, dan aku pada akhirat dan ikutannya terlebih banyak daripada mengikut akan daku. Maka jikalau adalah ia kemuliaannya pada dirinya, tiada yang mengikut akan dia, tiada aku hiraukan. Allahu Akbar. Dan tetapi yang mengikut akan dia daripada umatnya terlebih banyak daripada umatku. Nabi Musa AS menangis sebab apa? Sebab dakwah Nabi Musa AS disangkanya ramai yang mengikut Nabi Musa AS, tetapi ternyata tidak. Umat Nabi SAW lah yang ramai daripada mengikut ajaran Nabi SAW. Dan disangkanya umat Nabi Isa ini yang paling ramai masuk syurga, tetapi ternyata tidak. Bahawasanya umat Nabi SAW lah yang ternyata lebih ramai masuk ke dalam syurga berkat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Inilah yang disebutkan oleh ulama-ulama kita. Maka sebab itulah Nabi Musa menangis kerana kelebihan atas diri Nabi SAW itu lebih berbanding kelebihan ke atas diri Nabi Isa alaihi salam. Tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, selesai pada langit yang ke-6. Kita dah cerita langit yang pertama tadi, padanya adalah yang diciptakan daripada zamrud yang berwarna hijau. Adanya Nabi alaihi salam bersama dengan semua umat daripada pihak kanan dan pihak kiri. Kemudian pada langit kedua yang diciptakan daripada batu yang berwarna putih, padanya ada Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Kemudian pada langit yang ketiga yang mana diciptakan daripada besi, yang mana padanya ada Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian pada langit keempat yang diciptakan daripada tembaga, padanya ada Nabi Idris alaihi salam. Dan diriwayatkan bahawasanya Nabi yang tak mati dengan jasad yang dalam peristiwa Mi'raj ini, yang Nabi SAW jumpa dengan jasad dan roh adalah Nabi Idris dan Nabi Isa alaihi salam. Dan pada langit yang kelima yang diciptakan daripada perak, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Harun alaihi salam. Dan pada langit yang keenam yang diciptakan daripada emas, Nabi Muhammad SAW jumpa dengan Nabi Musa alaihi salam.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, untuk hari ini saya rasa mungkin cukup sekadar itu sahaja yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu perjalanan Mi'raj Nabi SAW hanya sampai kepada langit yang ke-6 sahaja, ini pada tangga yang ke-6 sahaja. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, untuk pertemuan kita yang akan datang, saya akan sambung perbincangan kita dalam kitab Kifayatul Muhtaj pada menyatakan peristiwa Isra' dan Mi'raj pada perbincangan yang seterusnya, iaitu rentetan, yang ini sambungan daripada apakah yang berlaku kepada peristiwa Mi'raj itu pada langit yang ke-7, kemudian tangga yang ke-8, kemudian tangga yang ke-9, kemudian tangga yang ke-10. Setelah daripada itu, apakah yang berlaku sebanyak 9 kali Nabi turun kepada langit yang ke-6, naik kembali, turun, naik ke hadrat Allah, turun, naik sampai 9 kali, sehinggalah yang disebut sebagai asal salat fardu 5 waktu itu adalah diperhitungkan dengan 50 waktu. Akhirnya natijahnya salat fardu 5 waktu itu telah dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Nabi SAW turun naik sebanyak 9 kali itu, maka salat fardu itu dikurangkan menjadi 5 waktu. Itu kita akan cerita insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat bersama-sama saya sehinggalah kita selesai perbincangan kita Kifayatul Muhtaj. Mungkin cukup sekadar itu sahaja daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Yang baik adalah datangnya daripada Allah, dan yang buruk adalah datangnya daripada diri saya sendiri. Hakikatnya baik dan buruk itu adalah datangnya daripada Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل، واهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.